mereka kedua kategori ni ada 25 orang total. So minggu ni kita nak sebutkan siapa dia ahli waris fardu. InsyaAllah sesi depan kita akan sebut ahli waris asabah. Ahli waris fardu iaitu ahli waris yang bahagian dia Allah sebut dalam Quran. Maknanya dia ada bahagian dia Allah sebut dalam bentuk pecahan, dalam bentuk fraction. Satu per dua, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Bahagian dia Allah dah sebut dalam Al-Quran. So sebelum kita masuk saya nak cerita tentang dia, konsep dia ahli waris ni sama dengan macam bahagian dia, seorang tu dia boleh ada dua bahagian. Seorang ahli waris dia boleh ada 1/2 ataupun dia ada 1/4. Dan dia boleh berubah bergantung kepada orang yang menghalang dia. Maknanya dia ada dalam 25 orang ni, dia ada kedudukan dia, macam ranking macam tu. Dan yang paling atas sekali tu yang paling kuat. Yang tu yang paling banyak halang orang. Sama ada dia halang secara total. Dia bila mana dia ni wujud, orang lain ada waris yang terus tak dapat, langsung tak dapat apa-apa. Dalam 25 orang tu. Dan ada juga yang tadi halang total, ada juga yang halang secara sebahagian saja. Maknanya kewujudan dia ni menyebabkan orang lain dapat separuh. Sepatutnya orang tu dapat penuh. Tapi sebab ada ahli waris yang wujud ni, maka orang tu kena dapat separuh. Maknanya dia berkurang separuh. Itu kita panggil menghalang sebahagian saja. So seorang tu sama ada dia dapat bahagian ni ataupun bahagian ni, dia bergantung pada ada orang yang ada waris lain, kewujudan waris lain. Sama macam katakan ibu sebelum dia ada anak, harta dia guna untuk diri dia je. Dia beli makanan, dia beli makanan ke, dia beli apa-apa barang kan, semua untuk diri dia je. Katakan macam tu. Si isteri ni, sebab dia tak ada anak lagi. Tapi lepas dia dah ada anak, maka harta dia kena guna untuk diri dia dan anak dia. So nampak tak? Dia macam berkuranglah bahagian untuk diri dia. Yang pada asalnya dia boleh guna untuk diri dia saja. Tapi lepas dia ada anak, maka dia kena guna untuk anak dia pula. So macam tu konsep dia dalam bahagian ahli waris fardu ni. Okay. So ahli waris fardu dia ada berapa sebenarnya? Suami, isteri, 2 orang. Kemudian bapa, ibu, nenek daripada belah ibu, nenek daripada belah bapa, dan nenek daripada belah nenek belah datuk dan datuk. Nenek daripada belah bapa dan datuk daripada belah bapa. 2, 3, 7 dah sini. Kemudian anak perempuan, anak cucu perempuan. Nampak? Anak lelaki, cucu lelaki bukan. Dia orang bukan ahli waris fardu. Kemudian saudara, semua saudara seibu perempuan, saudara seibu lelaki, kemudian saudara seibu sebapa perempuan, saudara sebapa perempuan. Yang ni saja yang saya tanda ni. Yang ni saja ahli waris fardu. Selain daripada ni, dia orang adalah ahli waris asabah. So yang saya tanda ni bahagian dia ada disebut dalam Al-Quran. Bahagian dia ada disebut dalam Al-Quran. So kita akan go satu-satulah, one by one. Okay, kita start dengan perkahwinan. Hubungan perkahwinan dengan si mati, iaitu suami ataupun isteri. Okay. Kalau boleh tulis lah. Kalau buku nota tu tulis ahli waris dulu, kemudian tulis bahagian dia berapa. Saya akan sebut bahagian dia, kemudian saya akan sebut syarat dia. Dia akan ada syarat dia. Kalau boleh ready untuk tulis. Okay. Okay, so yang pertama adalah suami. Okay. Suami yang kematian isteri, dia akan dapat 1/2. 1/2 sekiranya suami akan dapat 1/2 sekiranya si mati tak ada waris ke bawah. Maknanya waris ke bawah ni tak ada anak lah. Tak ada anak. Tak kira lah anak tu anak ataupun cucu. Tak kira anak tu lelaki ke, perempuan ke, ataupun cucu. Sekalipun tak ada anak tapi ada cucu, maka tu termasuk waris ke bawah. So suami dia akan dapat 1/2 dengan syarat tak ada langsung waris ke bawah. Tak ada langsung ke bawah ni. Maknanya si mati tak ada keturunan bawah lah, tak ada keturunan ke bawah. Maka dalam keadaan ni suami akan dapat 1/2. Okey. So suami akan dapat, ni bahagian kedua dia.
Bahagian pertama suami adalah 1/2. Bahagian kedua suami dia akan dapat 1/4 sekiranya dia lawan kepada keadaan tadi lah. Sekiranya si mati ada waris ke bawah. Tak kira sama ada dia ada anak ataupun kalau dia tak ada anak tapi dia ada cucu. Maka dikira dia ada waris ke bawah lah tu. Maka suami dalam keadaan ni akan dapat 1/4. So nampak tak? Suami 1/2 pada asalnya kalau si mati tak ada waris ke bawah. Kemudian dia dapat 1/4 kalau si mati ada waris ke bawah. So waris ke bawah ni, dia kewujudan dia telah menyebabkan suami ni dapat separuh. Pada asalnya suami dapat banyak. 1/2 dengan 1/4, 1/2 lagi banyak. Tapi sebab wujudnya waris ke bawah ni, maka suami dapat sikit, kurang separuh, kurang sebahagian. Sebab harta tu dia nak bagi juga dekat keturunan ke bawah ni. So suami akan dapat sikit lah. Tapi kalau waris ke bawah tak ada, maka suami boleh dapat banyak. Tu konsep dia. Okay. So 1/2, 1/4 suami. Okay. Kita read ni balik. Suami akan dapat 1/2 sekiranya si mati tiada waris ke bawah. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Tak kira anak ke cucu, semua termasuk waris ke bawah. Suami akan dapat 1/4 sekiranya si mati ada waris ke bawah. Okay. Seterusnya, kita pergi kat isteri. Okay. Isteri akan dapat 1/4 sekiranya si mati tiada waris ke bawah. Dia punya syarat dia sama je dengan suami. Suami dan isteri syarat dia sama saja. Cuma bahagian dia sedikit berbeza. Bahagian suami dia banyak sikit daripada bahagian isteri. Isteri akan dapat 1/4 sekiranya si mati tiada waris ke bawah. Kalau isteri tu melebihi seorang, maka dia orang akan kongsi 1/4. Dia bukannya seorang tu dapat 1/4. Kalau isteri tu ada 2 orang, maka dia akan kongsi 1/4 tu. Kalau ada 3 orang pun akan kongsi 1/4 tu. 1/4 tu dia akan kongsi sama ikut bilangan isteri tu lah. Okay. So, isteri akan dapat 1/8. Nampak tak? Dia kurang separuh. 1/4. Kemudian kurang separuh jadi 1/8. Sekiranya si mati ada waris ke bawah. Sama macam tadilah. Sama macam suami tadi. Okay. So, isteri akan dapat 1/4 sekiranya si mati tiada waris ke bawah. Isteri akan dapat 1/8 sekiranya si mati ada waris ke bawah. Okay. Settle perkahwinan suami dan isteri. Setakat ni boleh lagi clear? Ustaz, boleh tanya? Okay. Untuk yang isteri 1/8 tu, tak kira kalau dia ada cucu cicit berapa ramai pun, dia kekal dapat 1/8 juga? 1/8 tu. Maksudnya si mati tu ada cucu cicit. Si mati. Ya, isteri tu. Yeah. Kalau si mati, jadi isteri tu akan dapat 1/8 walaupun bawah tu ada ramai lagi cucu cicit, dia kekal 1/8 lah. Asalkan yang cucu apa tu dia termasuk dalam ahli waris yang berhak tu. Kalau cucu tu daripada belah perempuan, dia tak termasuk. Kita tak kira. Kita kira yang ni je. Yang menghalang dia adalah ahli waris yang berhak. Cicit pun sama juga. Cicit tu dia kena keluar daripada, sebenarnya saya terangkan, kalau kita kembangkan, kita akan kembangkan kat belah lelaki. Cicit tu cicit yang keluar daripada cucu lelaki. Pun sama. Dia asalkan ada waris ke bawah. Walaupun seorang. Ada seorang je terus. Dia kira ada waris ke bawah. Tak kira bilangan dia. Okey, jelas? Kalau perempuan Ustaz, kalau perempuan kan dia tak boleh menguasai semua kan. Dia satu je perempuan ataupun dua-dua tu perempuan. Ada orang lain boleh masuk kan? Maksudnya macam mana? Yang bawah, belah bawah kan. Anak perempuan. Perempuan kan tak boleh menguasai semua kan. Dia kena ada asabah kan. Dia kena. Dia asalkan ada dalam ni tak masuk lagi bab tu. Dia asalkan ada waris ke bawah. Perempuan ni pun boleh halang. Kira si mati tu ada anak perempuan saja katakan. Si mati ada anak perempuan seorang. Isteri akan dapat 1/8, akan dapat sikit. Asalkan ada je, ada waris ke bawah, tu je. Asalkan ada waris ke bawah, tak kira lah dia lelaki ataupun perempuan, tak kira bilangan dia seorang ataupun ramai. Daripada golongan ahli waris. Okay, saya faham. Okay. Ustaz, kalau contoh yang kata isteri melebihi seorang tu, kalau ada 2 isteri pertama 1/8, isteri kedua pun 1/8 juga ke? Tak, mereka akan berkongsi 1/8. Maknanya jadi semakin sikit lah. Kalau isteri ramai, dia akan kongsi. Kalau ada 4 orang tu akan kongsi 1/8. Kalau seorang 1/8, 2 orang pun kongsi 1/8 tu. 1/8 tu dikongsi. Kita imagine kita potong kek, kita ambil 1/8 daripada kek tu. Kemudian 1/8, satu slice tu,
satu slice kek tu kita bagi kepada 4 orang. Katakan 4 orang isteri, satu slice tu kita akan bagi kepada 4 orang isteri. Kalau 4 orang. Kalau 2 orang kita bagi 2 orang. Kita kat dia jadi 2 pula. So kalau isteri tu si mati tu meninggalkan isteri dalam iddah, dia masih kira isteri ke ataupun dia dah terkeluar dari waris? Tak, masih isteri lagi. Macam kita dah bahas dah dalam masa bab perkahwinan dulu. Dia kalau dalam iddah lagi pasangan tu meninggal, maka dia boleh lagi, masih berhak mewarisi harta. Lepas habis iddah barulah. Kalau mati lepas habis iddah, maka tak boleh mewarisi. Kalau masih dalam iddah boleh mewarisi. Itu soalan ni, cucu akan dapat walaupun semati ada anak lelaki. Lepas ni kita akan masuk yang tu. Kita tak sampai lagi. Kita go satu-satu. Lepas ni kita akan sampai ke waris cucu perempuan. Kita akan tengok. Okay, settle itu. Okay. So, 2 orang settle. Kita pergi kepada belah atas pula. Belah apa panggil usul. Asal si mati. Okay, mula-mula bapa. Bapa akan dapat 1/6. Okay. Bapa akan dapat 1/6 sekiranya si mati ada waris ke bawah lelaki. Tak kira lah anak lelaki ataupun cucu lelaki. Katakan tak ada anak lelaki tapi ada cucu lelaki. Maka itu termasuk waris ke bawah lelaki. Itu je syarat dia. Perempuan ni dia tak ada efek apa-apa. Sekiranya ada anak lelaki, anak perempuan, anak perempuan tu kita tak kira lah. Kita ambil kira anak lelaki je. So, dalam keadaan si mati tu ada anak lelaki, bapa akan dapat 1/6. Ada waris ke bawah lelaki. Okey. Bahagian kedua, bapa akan dapat 1/6 tambah asabah. Bahagian ni special sikit. 1/6 dia dapat dah confirm. Dia akan dapat pula asabah. Asabah ni baki. Maknanya bapa akan dapat 1/6 dan dia akan dapat baki lepas dah bagi orang lain. Nanti masuk bab pengiraan baru kita akan nampak macam mana. Tapi tulis dulu 1/6 dan asabah. Maknanya ada 2 bahagian dia dapat. Dia dapat bahagian fardu dan dia dapat bahagian asabah. Macam bapa ni dia special case sikit. So dia dapat bahagian ni dalam keadaan si mati ada waris ke bawah perempuan dan si mati tak ada waris ke bawah lelaki. Maksudnya si mati tu tinggalkan waris ke bawah perempuan, tak ada waris ke bawah lelaki. Tak ada langsung waris ke bawah lelaki. Okey lah, cucu lelaki ke, anak lelaki ke, cicit lelaki ke. Dia hanya tinggalkan waris ke bawah perempuan, sama ada anak perempuan atau cucu perempuan. Maka dalam keadaan ni, dia akan dapat 1/6 tambah asabah. So nampak tak? Perempuan ni dia kurang kuat sikit. Dia halang juga. Tapi dia halang tak sekuat lelaki. Macam lelaki tadi kita tengok, dia 1/6 je bapa dapat. Tapi kalau dengan perempuan, bapa dapat lebih sikit. Maknanya kuasa perempuan tu dia kurang daripada kuasa waris lelaki. Okey. Kemudian bahagian yang ketiga, asabah. Baki sahaja. Sekiranya si mati tak ada waris ke bawah, langsung tak ada. Maknanya langsung tak ada waris ke bawah. Dalam keadaan si mati tak meninggalkan waris ke bawah, bapa akan dapat asabah baki. Okey. Dan sebenarnya bahagian asabah ni sebenarnya bahagian yang paling banyak sebenarnya kalau nak banding dengan 1/6 tadi. Asabah ni biasanya lagi banyak daripada yang tadi. So dia akan dapat banyak dalam keadaan si mati tak ada waris ke bawah. Bapa akan dapat asabah. Okey. So saya ulang sekali lagi, bapa akan dapat 1/6 sekiranya si mati ada waris ke bawah lelaki. Bapa akan dapat 1/6 tambah asabah sekiranya si mati ada waris ke bawah perempuan dan si mati tiada waris ke bawah lelaki. Bapa akan dapat asabah sahaja sekiranya si mati tiada waris ke bawah. Langsung tak ada. Mutlak. Tak ada. Yang perempuan tak ada, lelaki tak ada, langsung tak ada. Okey. Settle bapa. Clear? Kira bapa macam mana pun boleh kena dapat lah. Dia asal dia ni dia kira yang wajib dapat Macam mana? Sekali lagi. Nah, bapa tu daripada apa situasi pun dia dikira orang yang wajib dapat lah. Betul tak? Betul. Dia tadi dalam 2 keadaan yang pertama tadi dia dapat 1/6 tu. Tapi kalau kalau waris ke bawah tak ada langsung, bapa akan dapat asabah. Dia akan dapat jugalah, bapa kan pun dia akan dapat juga. Dia antara waris yang kuat lah. Ranking dia yang lepas anak lelaki. Bapa yang paling kuat. Okey. Kemudian kita masuk ibu pula. So ibu ni kena dengar baik-baik Dia macam pening sikit. So ibu, bahagian pertama ni adalah 1/6. Ibu akan dapat 1/6 sekiranya
si mati ada waris ke bawah. Dalam keadaan si mati ada waris ke bawah, tak kira lah perempuan ke lelaki, seorang ke ramai, asalkan ada waris ke bawah, ibu akan dapat 1/6. Atau katakan si mati tak ada waris ke bawah, tapi ada saudara ramai. Saya tulis ramai kat sini refer kepada 2 orang ataupun lebih. Maknanya melebihi seorang. Kalau saya tulis 2 orang atau lebih jadi macam pening sikit. Saya tulis ramai. Ingat, kalau seorang. Kalau ramai tu maknanya lebih pada seorang. Maknanya 2 orang dan ke atas. Itu maksud ramai. Maknanya dalam keadaan ni, sama ada yang keadaan pertama tadi, ataupun kalau tak ada keadaan pertama, ada keadaan kedua ni. Yang ni si mati ada ramai saudara. Maknanya melebihi seorang. Maka ibu akan dapat 1/6. Tak kira lah saudara tu, saudara mana-mana pun. Saudara sebapa ke, saudara seibu ke, tak kira. Asalkan saudara tu dia 2 orang ataupun ke atas. Maknanya dia melebihi seorang lah, dia ramai. Maka dalam keadaan ni, ibu akan dapat 1/6. Okay, tak kira lah dia jenis saudara tu apa dia. Asalkan saudara, kita sebut saudara. Okay, itu bahagian 1/6. Kemudian, ibu akan dapat 1/3 lawan pada yang tadi, keadaan tadi. Sekiranya si mati tak ada waris ke bawah. Langsung tak ada waris ke bawah. Dan tak kira lah anak lelaki ataupun cucu ke, anak ataupun cucu, tak kira ataupun cicit ke. Dan si mati tiada ramai saudara. Maknanya kalau ada seorang tak apa. Kalau katakan si mati tak ada waris ke bawah. Okey. Kemudian kita tengok pula kat saudara. Ada ramai ke tak? Kalau ada seorang maka ibu boleh dapat 1/3. Nampak? 1/6 tadi sikit kan? 1/3 ni lagi banyak. Maknanya 1/6 tadi, ibu dia terhalang dengan anak ataupun dengan saudara yang ramai. So, kalau anak tak ada, kemudian saudara tu tak ramai, maka ibu boleh dapat banyak lah. Logik dia macam tu je. Ibu boleh dapat banyak. So, ibu ni kita kena tengok dari 2 sudut. Satu dari sudut keturunan ke bawah. Satu lagi kena tengok pula keturunan tepi si mati ni. Dan saudara tu tak kira lah saudara mari pada saudara sebapa ke, saudara seibu ke, asalkan dia tak lebih pada seorang, tak ramai. Dalam keadaan ni ibu boleh dapat 1/3. Okay. So kalau ramai, ibu takkan dapat lah 1/3. Kalau saudara tu ramai, ibu tak akan dapat 1/3. Ibu akan dapat 1/6 tadi yang kita sebut. Okay. Okay, so ibu kena ingat, kita kena tengok dari 2 sudut. Ibu, kita nak tetapkan bahagian dia, kita kena tengok si mati tu. First kita tengok waris ke bawah dia, ada ke tak? Okay, so kalau tak ada, tick. Okay, kemudian kita kena tengok keturunan tepi si mati ni, saudara lah. Sama ada dia ramai ke sikit, maknanya seorang ataupun ramai. Kalau seorang, tak apa. Maknanya ibu boleh dapat 1/3. Maknanya dia tak ramai. Tapi kalau dia ramai, maka ibu tak akan dapat 1/3. Okay, so settle. So kita refresh balik, ibu akan dapat 1/6 sekiranya si mati ada waris ke bawah atau si mati ada ramai saudara. Ibu akan dapat 1/3 sekiranya lawan pada keadaan tadi. Okay. Kita habiskan sikit lagi. So 2 bahagian, 1/3 dan 1/6. 1/6 dan 3. 2 bahagian ibu. Bahagian yang ketiga adalah 1/3 baki. Nama dia macam ni. Tulis 1/3 baki. Nama dia macam ni. Kita akan faham nanti masa pengiraan baru kita akan faham. 1/3 baki ni apa dia maksud dia. So ibu akan dapat bahagian ni 1/3 baki dalam keadaan si mati meninggalkan ibu, maknanya ibu ni lah, si mati bapa dan suami sahaja. Maknanya si mati tu meninggal dunia, waris yang ada hanyalah 3 orang ni je. So dalam keadaan ni, ibu akan dapat 1/3 baki. Ataupun kalau si mati tu adalah lelaki, maka dia meninggalkan ibu, bapa dan isteri sahaja. Maka dalam keadaan ni ibu pun akan dapat 1/3 baki. So dalam 2 keadaan, sama ada si mati meninggalkan isteri ataupun si mati meninggalkan suami. Tapi yang penting ada ibu, bapa, suami ataupun ibu, bapa, isteri. Okay. So saya ulang balik, ibu akan dapat 1/6 sekiranya si mati ada waris ke bawah ataupun si mati ada ramai saudara. Maknanya dapat sikit lah dengan kewujudan waris ke bawah ataupun kewujudan saudara yang ramai. So dia dapat sikit. Ibu akan dapat 1/3, nampak dia akan dapat banyak. Lebih separuh. Sekiranya si mati tak ada waris ke bawah dan tak ada ramai saudara. Maknanya kena menepati 2 syarat ni.
Okey, ibu akan dapat 1/3 baki dalam keadaan si mati meninggalkan ibu, bapa dan suami ataupun si mati meninggalkan ibu, bapa dan isteri. Ni kes special lah. Dia ada nama Umariyatan ataupun Gharraw Tapi dalam bab pengiraan nanti baru kita akan masuk. Dia dalam permasalahan khas, 1/3 baki. Okey, setakat ni okey, laju. 1/3 dan baki je sah. 1/3 baki tu macam Tak, mana? 1/3 baki. Bukan 1/3 dan baki, 1/3 baki. Oh, baki yang dia dah kira daripada bapa, isteri atau suami, 1/3 daripada tu dapat kat ibu. Betul. Besar. Betul. Okay. Yang baki tu bukan kira asabah Ustaz. Bukan. 1/3 baki ni bukan asabah. 1/3 baki bukan asabah. Sebab ibu bukan asabah, ibu waris fardu. Allah ada sebut dalam Quran, ibu waris fardu. Dia tak ada bahagian asabah. So 1/3 baki ni dia bahagian yang sahabat ijtihad bahagian ni. Dia ada masalah timbul masa zaman Umar. Kemudian penyelesaian tak jumpa. Tapi Umar dia kena patuhi ayat Quran juga kan. Allah kata ibu akan dapat 1/3. Tapi adalah dia punya ayat Quran tu macam akan bercanggah. Tapi Umar pun dia macam jamak dua ayat Quran tu. Kemudian dapatlah hasilnya 1/3 baki. Ibu akan dapat 1/3 juga. Nanti masuk bab pengiraan baru nampak. Dia sekarang ni macam tak nampak lagi. Ni soalan tiada anak tapi ada cucu. Maksudnya cucu saudara ke? Cicit. Apa ni? Cucu saudara. Tak lah. Maknanya anak tu mati. Katakan kita ada anak kita lahirkan anak cucu kita lah. Kemudian anak kita mati. Tinggallah cucu kita. Kemudian kita pun mati. Cucu tu. Cucu kita. Maknanya ada cucu tapi anak tu mati. Mati dah. Anak yang melahirkan cucu tu mati dah. Berapa kan asabah dan 1/6. Ya. Okey kita pergi kat waris. Ibu settle. Kemudian kita pergi kat atas lagi, datuk. So datuk ni, kena ingat, dia punya rules dia, datuk ni dia ganti bapa. Dalam keadaan bapa ada, datuk takkan dapat apa-apa. Dia kena ikut satu-satu. So datuk ni nak boleh dapat, dia kena lalu kat bapa dulu. Kalau bapa ada, datuk takkan dapat. Datuk hanya dapat kalau bapa tak ada. Bapa mati barulah datuk ni ganti. So datuk ni kita panggil dia waris gantilah. Dia ganti siapa? Dia ganti bapa. So dalam keadaan bapa ada, dia takkan dapat lah. Dalam keadaan bapa tak ada, baru dia dapat. Maknanya dia kena lalu kat bapa ni. So datuk macam tu, kita panggil waris ganti. Okay, so datuk bahagian ni sama je dengan bapa. Kita sebut tadi 1/6 tambah asabah dengan asabah. Rule dia sama je. So 1/6 dengan syarat tak ada bapa lah. Yang ni paling syarat utama dia. Mesti tak ada bapa. Kalau ada bapa terus, datuk takkan dapat apa-apa. Syarat dia sama tadi, ada waris ke bawah lelaki, maka datuk akan dapat 1/6. Sama dengan syarat bapa. Kemudian 1/6 tambah asabah. Sekiranya si mati ada waris ke bawah perempuan dan tak ada waris ke bawah lelaki. Sama saja dengan bapa tadi. Sebab dia waris ganti datuk ni. So bahagian ni sama je dengan bapa. Cuma dia hanya akan dapat bahagian ni kalau bapa tak ada. Okay. Kemudian bahagian ketiga asabah sahaja. Sekiranya si mati tak ada langsung waris ke bawah. So datuk simple je. Bahagian ni sama dengan ayah. 1/6 sekiranya si mati ada waris ke bawah lelaki. 1/6 tambah asabah. Sekiranya si mati ada waris ke bawah perempuan dan si mati tak ada waris ke bawah lelaki. Dan asabah sahaja sekiranya si mati tak ada waris ke bawah. Okay. Dan pangkah ni maknanya dia takkan dapat apa-apa. Bahagian dia gugur terus kalau ada bapa. Datuk dia macam tu. Okey. Kita datuk. Kita pergi kat nenek belah bapa pula. Nenek ni. Suami isteri kepada datuk tadi. Okey, so nenek akan dapat 1/6 sekiranya si mati tiada bapa. Sama juga nenek, dia terhalang dengan bapa juga. Maksudnya bapa ni dia halang yang atas dia. Bapa dia halang datuk dengan nenek pada si mati. Itu kuasa bapa. Dia halang yang atas dia. Okey. Dan tiada ibu. So ibu pun halang juga nenek ni. Maknanya nenek ni kalau nak dapat bahagian dia, first si mati kena tak ada bapa dan tak ada ibu. Dua-dua. Kalau si mati ada bapa
tak ada bapa tapi ada ibu, maka nenek takkan dapat juga. Dia kena dua-dua tak ada. Sebab dua-dua ni penghalang. Kalau ada bapa, tak ada ibu, maknanya nenek tak akan dapat juga. Sebab bapa halang. Kalau tak ada bapa, ada ibu, nenek takkan dapat juga. Sebab ibu halang. So nenek ni terhalang dengan dua waris ni. So kalau waris ni tak ada, barulah nenek boleh dapat 1/6. Kena bapa dengan ibu tak ada, baru nenek boleh dapat. Macam Datuk tadi, yang halang dia hanyalah bapa. Tapi nenek ni yang halang dia, nenek belah bapa lah. Yang halang dia adalah bapa dan ibu. Dua orang ni halang dia. Okay, so kalau dua orang ni tak ada, nenek akan dapat 1/6. Okay. Kata nenek belah bapa. Nenek simple je, satu je bahagian dia. Ustaz, Kemudian, ya. kalau contohnya nenek sebelah apa? Kalau tadi Ustaz kata kalau dia mesti dua-dua mak bapak tu tak ada ataupun salah seorang mak bapak tu tak ada baru nenek dapat. Ke macam mana? Dia kena tak ada dua-dua. Dua-dua tak ada. Oh, tak ada dulu. Okey, baik. Sebab ingat ibu dengan bapa tu dia masing-masing dia ada kuasa untuk halang nenek. Macam tu. So kalau salah seorang ada, nenek takkan dapat. Dia kena dua-dua tak ada. Dua-dua tak ada. Nenek belah bapa lah. Nenek belah bapa. Okay. Adapun nenek belah ibu, kita masuk nenek belah ibu pula. Dia akan dapat 1/6 sekiranya si mati tak ada ibu. So ibu je halang nenek belah ibu. So ingat belah ibu, yang halang dia hanyalah ibu saja. Maknanya anak kepada nenek ni lah. Dan ibu ni, nenek ni mak dia. Kenapa tak? So kalau ibu ada, nenek takkan dapat. Sebab ibu akan dapat harta si mati. Kenapa tak? Dia halang tak halang ni sebenarnya dia ikut keakraban dengan si mati. Ibu dia dekat dengan si mati. Nenek dia jauh sikit. So kalau dua-dua wujud, ibu yang akan dapat. Dia akan halang nenek. Dia dua-dua takkan dapat. Ibu akan dapat faraid bahagian dia, ikutlah tadi yang kita sebut 1/6, 1/3 tu, ataupun 1/3 baki. Nenek takkan dapat. Nenek belah ibu lah yang atas dia ni. Nenek bapa tak berkait. So kalau ada bapa, tak ada ibu, nenek belah ibu ni boleh dapat. Ya, nenek belah ibu yang halang dia hanyalah ibu saja. Adapun nenek belah bapa tadi, yang halang dia adalah ibu dan bapa. Dua-dua halang. Nenek belah ibu yang halang dia hanyalah ibu saja. Okey. Itu je. So katakan, dalam keadaan si mati tak ada ibu dan tak ada bapa, tapi ada dua-dua nenek. Dua-dua nenek wujud. So nenek ni kan, nenek belah bapa dia boleh dapat lah kan 1/6 sebab ibu dengan bapa tak ada. So dia boleh dapat 1/6. Dan nenek belah ibu, dia boleh dapat 1/6 juga. Sebab ibu tak ada. So cukup syarat lah dua-dua ni. Tapi wujud dua-dua, kalau wujud dua-dua, maka dia orang akan kongsi 1/6. Dalam keadaan dua-dua nenek ada, kemudian dia orang lepas syarat tadi yang kita sebut, maka dia orang akan kongsi. Nenek belah ibu dengan nenek belah bapa, dia orang akan kongsi 1/6. Dia orang takkan dapat seorang 1/6, seorang 1/6 takkan dapat. Dia orang akan kongsi dalam keadaan macam ni. Okey. So nenek belah bapa akan dapat 1/6 sekiranya si mati tiada bapa dan ibu. Nenek belah ibu akan dapat 1/6 sekiranya si mati tiada ibu. Dan dia orang akan kongsi sekiranya ada kedua-dua nenek belah bapa dan belah ibu. Dan kena melepasi syarat ni lah. Kena lepas syarat ni dulu. Okey. So bahagian nenek, senang saja. Okey, kalau tadi belah datuk, dia perlukan bapa je yang tak ada. Sebelah nenek ibu, perlukan ibu je tak ada. Kalau yang mati tu, ibu dia tak ada, nenek belah ibu ada. Lepas tu bapa dia tak ada, nenek belah ibu, bapa ada, tapi nenek datuk belah bapa ada. Datuk belah bapa tu dapat, nenek belah ibu dapat. Nenek belah bapa je tak dapat. Macam tu tak? Ni kira dia mati, mak bapak dia tak ada. Okey. Dia si mati, mak bapak dia dah tak ada. Nenek belah ibu dapat sebabkan ibu tak ada. Datuk belah bapa dapat sebab bapa dia tak ada. Macam tu Ustaz? Betul. Pening tak soalan. Betul lah. Cuma nenek belah bapa tu tak dapat sebabkan nenek belah bapa tu dapat tapi kongsi dengan nenek belah ibu. Macam tu Ustaz? Betul. Betul dia yang kongsi. Okey. Soalan, sekiranya si mati perempuan, masih ada ibu dan anak perempuan. Ini saya jawab dekat ujung kelas.
Kita habiskan bahagian ni dulu. Ashabul furud. Okay, settle nenek. Settle semua waris daripada usul. Kemudian kita pergi turun bawah pula. Pergi dekat anak perempuan dengan cucu perempuan. So kita pergi anak perempuan dulu. Anak perempuan akan dapat 1/2 sekiranya sekiranya anak perempuan ni berseorangan. Kalau dia seorang. Dan si mati tak ada anak lelaki. So anak lelaki ni kalau dia ada, maka anak perempuan ni dia tak boleh dapat 1/2. Dia akan dapat bahagian lain. Dia bukan tak dapat langsung, dia akan dapat bahagian lain. Tapi kalau tak ada anak lelaki ni, maka anak perempuan ni dia boleh dapat 1/2. 1/2 ni banyak. Imagine kalau kita mati, kita ada anak perempuan seorang, kita ada harta katakan 1 juta. Maka anak perempuan tu dah dapat 500,000 dah. Kalau dia seorang. Dengan syarat tak ada anak lelaki lah. Anak lelaki je yang halang. Kalau ada anak lelaki, memang anak lelaki tu yang akan dapat banyak. Tapi kalau tak ada anak lelaki, anak perempuan tu seorang je, maka dia boleh dapat 1/2. Banyak lah, memang banyak harta dia dapat. Tapi ini syarat dia. First, dia berseorangan. Yang kedua, si mati tu tak ada anak lelaki. Maksudnya anak perempuan ni dia tak ada adik-adik lelaki. Okey, itu yang bahagian pertama, anak perempuan. Bahagian kedua anak perempuan, dia akan dapat 2/3 sekiranya dia ramai. Yang ramai ni 2 orang dan ke atas. Melebihi seorang lah. Ingat saya sebut, kalau saya sebut ramai tu maknanya 2 orang ataupun lebih. Maksudnya kalau dia ramai, dia akan dapat 2/3. 2/3 ni pun banyak. Apa tak? 2/3 banyak lagi daripada 1/2. Dan 2/3 inilah bahagian yang paling banyak dalam faraid. 2/3 bahagian yang paling banyak dalam faraid. Itu dia dapat banyak sebab dia kena berkongsi lah. So nampak tak? Kalau dia seorang, dia akan dapat 1/2. Itu pun dah banyak dah. Kalau harta 1 juta, dia akan dapat 500,000. Kalau harta 500,000, dia dapat 250,000. So banyak lah. Kalau dia ramai, dia akan dapat 2/3. Lagi banyak. Sebab dia kena berkongsi. Sebab dia kena berkongsi tu, maka Allah pun bagilah banyak sikit. Tadi dia tak kena berkongsi. Maka 1/2 untuk dia seorang lah. Ni kalau dia ramai, maka 2/3 daripada harta. Tapi dengan syarat, tak ada anak lelaki. Ada anak lelaki, terus dia dapat bahagian lain. Bukan dapat bahagian fardu lah. Dengan syarat tak ada anak lelaki. Maknanya si mati itulah tak ada anak lelaki kan. Adik perempuan tiri. Kalau tiri tak termasuk dalam ni. Dia hendaklah, dia yang kita kira adalah anak si mati. Maknanya benih si mati sendiri. Anak ni daripada benih si mati. Kalau tiri bukanlah. Kalau tiri bukan. Dia takkan Dia dapat. kira bapa juga ke? Macam mana? Kalau anak perempuan tu dia sebapa lain ibu. Kita tengok siapa dia yang mati tu. Katakan tengok siapa dia yang mati tu. Tengok siapa dia yang mati, kemudian anak dia, memang anak dia lah. Anak yang lahir daripada benih dia. Yang tu yang kita refer. Kita refer kepada yang tu. Yang lahir anak yang kat sini ni, anak yang lahir daripada benih si mati tu. Anak. Ni kalau si mati tu perempuan, anak yang lahir daripada kandungan dia lah. Ataupun kalau si mati tu lelaki, anak dia tak kira lah dengan bini mana, asalkan anak dia. Tak kira kalau katakan dia ramai bini, katakan si mati ni lelaki, dia ramai, kahwin dengan ramai 4 orang isteri. Dan setiap 4 orang isteri tu, dia ada anak dengan 4 orang isteri tu. Tu semua anak dia lah. Maka kita gabung semua sekali. Kita akan gabung seorang anak perempuan. Semua anak tu. Sebab tu anak dia. Itu daripada benih dia, kalau lelaki. Kalau daripada perempuan, benih dia daripada kandungan, dia mengandungkan anak. Itu anak kandung. Yang kita refer ni anak kandung lah. Anak kandung. Okay. So kalau dia ramai, 2 ataupun ke atas, dia akan dapat 2/3. Dengan syarat tak ada anak lelaki. Itu je bagi anak perempuan. Dia simple je. So kita ulang balik. 1/2 kalau anak perempuan tu seorang. Berseorangan dan si mati tak ada anak lelaki. Dia akan dapat 2/3 kalau anak perempuan tu ramai dan si mati tak ada anak lelaki. So syarat dia tak ada anak lelaki je. Kemudian kita kena tengoklah bilangan anak perempuan tu sama ada dia seorang ataupun dia berbilang. 2 orang ataupun ke atas. Okay, itu anak perempuan. Kemudian kita pergi dekat cucu perempuan. Bawah dia pula. Bawah ada anak lelaki ni lah. Okay. So, boleh tanya berkenaan dengan anak perempuan tu. Andai kata si mati tu dia berkahwin dengan janda yang ada anak. Jadi anak janda tu tak dapatlah apa-apa harta daripada si mati. Sebab tu anak janda tu, bukan anak si mati. Tu anak tiri dia. Yang kita ambil kira si mati ni, anak dia, anak yang lahir pada benih dia. Dia yang buat anak tu. Simple macam tu.
Okey, clear yang tu. Kalau si mati dia kahwin dengan janda yang dah ada anak, tu bukan anak dia, tu anak tiri dia. Bukan dia yang lahirkan anak tu. Bukan dia yang buat anak tu. Gitulah, simpelnya macam tu. Clear yang tu. Okay. So, seterusnya cucu perempuan. Cucu perempuan, bahagian dia lebih kurang dengan anak perempuan. Sama je. Cuma syarat dia lebih sikit. Cucu perempuan dia akan dapat 1/2 kalau dia berseorangan. So, nampak tak? Sama dengan anak perempuan. Cucu ni sama dengan datuk tadi. Datuk dia waris ganti kepada bapa. Cucu ni dia waris ganti kepada anak. Cucu dia waris ganti. So, bahagian dia lebih kurang lah. Cuma syarat dia beza sikit. So, cucu perempuan berseorangan syarat dia tak ada anak lelaki. First, tak ada ayah dia. Cucu perempuan, anak lelaki dan ayah dia. First, tak boleh ada ayah dia. Yang kedua, tak boleh ada ni, anak perempuan ni. Anak perempuan pada si mati. So, nampak tak? Lapisan pertama ni, anak si mati ni, dia menghalang lapisan kedua, cucu ni. Sama dengan cicit ni. Cicit nanti yang halang dia adalah atas dia. Anak dengan cucu. So, macam tu. Dia ada ranking dia lah, ikut lapisan. So, kalau ada seorang je, katakan ada anak perempuan, automatik cucu perempuan takkan dapat. Takkan dapat 1/2 ni lah. Takkan dapat 1/2. Sama kalau ada anak lelaki, cucu perempuan takkan dapat juga. Jangan ada salah seorang. Okay. Itu syarat dia. Tiada anak lelaki, anak perempuan dan tak ada cucu lelaki juga. Cucu lelaki ni pun tak ada. Katakan kalau anak lelaki tak ada, anak perempuan tak ada cucu lelaki. Maka dia pun takkan dapat juga 1/2 anak cucu perempuan. Dia boleh dapat bahagian lain, tapi bukan bahagian fardu ni. 3 orang ni dia menghalang daripada dapat 1/2 ni. Okay. Kemudian sama je, cucu perempuan kalau dia ramai, dia akan dapat 2/3 sama dengan anak perempuan tadi. Dengan syarat, inilah syarat dia yang tadi. Syarat sama saja. Tak ada anak perempuan, tak ada anak lelaki dan tak ada cucu lelaki. Cucu perempuan dan cucu lelaki ni dia adik-beradik. Tapi cucu lelaki ni dia boleh halang cucu perempuan ni daripada dapat 2/3. Sama dengan anak lelaki tadi dia halang anak perempuan daripada dapat bahagian fardu. So nampak lelaki ni dia banyak menghalang kerja dia. Banyak menghalang. Okay. Tapi kemudian cucu perempuan 1/2, 2/3. Dia ada lagi satu bahagian. Bahagian tambahan 1/6. Dan syarat dia ada anak perempuan tapi seorang. Tadi kita kata 1/2 dengan 2/3 tak boleh ada anak lelaki, anak perempuan dengan cucu lelaki. Tapi 1/6, cucu perempuan boleh dapat 1/6 sekiranya anak perempuan itu seorang saja. Katakan si mati dia meninggalkan anak perempuan seorang dan cucu perempuan. Maka cucu perempuan ni boleh dapat 1/6. Maknanya anak perempuan ni dia halang cucu perempuan kalau dia ramai. Maknanya anak perempuan ni kalau dia ramai baru dia macam ada kuasa sikit. Tapi kalau dia seorang, dia tak ada kuasa. Maknanya cucu perempuan boleh dapat. Tapi dapat 1/6 je lah. Takkan dapat 1/2 dengan 2/3 tadi tu. So nampak tak? Kalau cucu perempuan tu melebihi seorang, maka dia akan kongsi. So kalau dia seorang, dia ambil ke dia 1/6 seorang dia. Kalau dia ramai, dia akan kongsi. Kalau katakan dia 5 orang cucu perempuan, maka dia akan kongsi 1/6 tu. Kek tu potong 1/6, maka dia akan kongsi satu slice tu. 5 orang tu akan kongsi satu slice. Nampak tak? Cucu perempuan saya ulang balik. Kalau dia seorang dan si mati tak ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, maka dia akan dapat 1/2. Kalau dia ramai dan si mati tak ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, dia akan dapat 2/3. Dan kalau cucu perempuan tu tak kira dia ramai ke sikit, tapi si mati ada seorang saja anak perempuan. Dan si mati tak ada anak lelaki, tak ada cucu lelaki. Maka dalam keadaan ni, cucu perempuan boleh dapat. Sebab anak perempuan tu ada seorang saja. Maka dia boleh dapat 1/6. Okay. Kalau dia ada anak lelaki, dah dapat memang. Tak. Kalau si mati ada anak lelaki, memang takkan dapat. Cucu takkan dapat. Cucu ni dia terhalang dengan atas dia. Anak lelaki dengan anak perempuan, dia terhalang. Okay. Kalau warisan dihalang, membunuh waris penghalang. Kita dah bincang dalam bab halangan perwarisan. Orang yang membunuh takkan mewarisi. Yang membunuh takkan mewarisi. So kalau dia bunuh, dia takkan dapatlah harta. Jadi Ustaz, kalau boleh tak kalau si mati dia menghalang sebelum dia mati tu dia kata anak lelaki dia tak berhak dapat apa-apa harta. Tak boleh lah. Dia kata macam tu.
Hukum Allah lain pula. Sekalipun dia kata tak boleh, tetap kita akan bahagi ikut faraid. Lepas dia mati tu dia tak boleh buat apa juga. Kita akan bahagi ikut faraid sebab faraid itu wajib. Sekalipun dia benci anak dia, dia tak boleh tetapkan sebab Allah dah tetapkan dah. Sebab biasanya kadang-kadang mak ayah ni, dia ada anak dia orang jahat katakan. Anak dia orang jenis curi ke, kita kata pencuri ke, penjenayah katakan. Tapi kalau mak ayah mati, anak dia yang penjenayah tu tetap boleh mewarisi harta dia. Sekalipun dia kata, aku tak nak bagi harta engkau. Aku tak nak bagi harta aku kat engkau. Tapi kalau penjenayah ke apa tu, macam penagih dah ada, dia ada special case pula. Kita nak bagi tu. Tak apalah, kita tak masuk labak tu. Okay, mohon ulang 1/6. Cucu perempuan. Okey, sekejap. Perempuan 1/6. Okey, cucu perempuan dia akan dapat 1/6. Sekiranya si mati ada seorang anak perempuan dan si mati tak ada anak lelaki dan cucu lelaki. So imagine, datang kes kat kita, dia kata si mati meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan. Maka anak perempuan akan dapat berapa? Anak perempuan dia akan dapat 1/2 sebab dia seorang. Betul. Jadi kita dah bincang kan? 1/2. Cucu perempuan akan dapat 1/6. Kalau cucu perempuan tu dia seorang, dia akan dapat 1/6. Kalau cucu perempuan tu ramai pun akan dapat 1/6. Dia akan kongsi kan? Dia akan kongsi 1/6 tu. Nampak tak? 1/6. Jelas kan? 1/6. Cucu perempuan. Okey. Selain membunuh, murtad dikecualikan. Ya, murtad pun dikecualikan juga. Sebab dia termasuk dalam, dia ada bab murtad, dia ada khilaf dia pula. Antara mazhab Hanafi dengan 3 mazhab lain, tak silap. Tapi basically-nya murtad ni harta dia takkan diwarisi. Sebab orang murtad, harta dia kita panggil harta fai. Dia harta yang disita. Kalau ikut dalam undang-undang Islam, hudud, orang yang murtad, bila mana dia murtad tu, kita akan suruh dia bertaubat kan. So sepanjang masa tu, kita akan harta dia semua kita akan sita harta dia. Maksudnya kerajaan akan sita harta dia. Dapat kat kerajaan lah harta tu. Kalau dia bertaubat, kita bagi balik harta tu. Tapi kalau dia tak nak taubat, kita pancung dia, harta tu jadi milik kerajaan. Tu harta orang murtad. So harta tu tak boleh diwarisi ya. Sebab dia harta sita, fai dia panggil. Fai. Tu dah kita tak ingat kita bahas ke tak. Okay. Jadi Ustaz, tadi anak perempuan kalau lebih daripada seorang dapat 2/3, cucu perempuan terhalang. Betul. So maknanya cucu perempuan ni dia ada harapan lagi nak dapat kalau anak perempuan tu seorang je. Dia masih ada harapan. So kita tengoklah, kalau anak perempuan tu seorang, okey, mungkin dia boleh dapat. Kita tengok pula anak lelaki, cucu lelaki ada ke tak. So kalau tak ada, confirm dia akan dapat. Dia akan dapat 1/6. Kalau anak dia perempuan lebih banyak daripada seorang? Tak, dia tak akan dapat. Sekalipun katakan anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada. Tapi anak perempuan ada, lebih daripada seorang. Maka cucu perempuan tak akan dapat apa-apa, dia terhalang. Syarat kita sebut tadi, anak perempuan tu hendaklah seorang saja. Hendaklah seorang saja. Sebab cucu perempuan dia boleh dapat kalau anak perempuan tu seorang saja, dia sebab dalam dia huraian dia, tapi lebih kurang macam ni lah, sebab dia orang macam cucu perempuan ni, dia ambil tempat anak perempuan tu. So dia orang macam jadi satu level. Cumanya cucu perempuan dapat sikit lah, anak perempuan dapat banyak. Kalau kita gabung anak perempuan kan, anak perempuan dapat 1/2 kalau dia seorang. 1/2. Cucu perempuan akan dapat 1/6. Sekiranya anak perempuan tu seorang. Kalau kita gabung 1/2 dengan 1/6, kalau kita kira matematik, dia akan jadi 2/3. So anak perempuan dengan cucu perempuan dapat 2/3 maksud dia. Tu maksud dia. Dia ada istilah dia lah, tapi saya letak je 1/6 senang. Saya ingat macam tu je, anak perempuan kalau dia seorang, maka cucu perempuan ni dia masih boleh dapat. Dia masih boleh dapat. Kita kena tengok semua sudut lah. Kena tengok anak lelaki ni ada ke tak, cucu lelaki ni ada ke tak. Sebenarnya kita tengok anak perempuan ni berapa orang. Kalau dia ramai, cucu perempuan takkan dapat. Terus tak dapat. Tapi kalau dia seorang, cucu perempuan boleh dapat. Okay, clear eh?
Okey, jelas. Okey, kita pergi dekat. Boleh. Sekejap, gelap. Nampak lampu tak? Oh, Ustaz tak buka lampu. Saya ingat skrin saya ni yang gelap. Sorry. Mendung. Baru mendung. Okey, settle cucu perempuan. Masuk bahagian. So settle lah anak perempuan dengan cucu perempuan. Baru masuk bahagian keturunan tepi. Maknanya saudara lah, saudara kepada si mati. So kita pergi dekat saudara seibu sebapa perempuan dulu. Ingat saudara seibu sebapa perempuan ni. Okey. Saudara seibu sebapa perempuan akan dapat 1/2 sekiranya dia berseorangan. Nampak SIBP ni rule dia lebih kurang dengan anak perempuan dan cucu perempuan. Cuma syarat dia berbeza sikit. Okey. So dia akan dapat 1/2 kalau dia seorang. Sekiranya dengan syarat si mati tak ada SIBL, tak ada saudara seibu sebapa lelaki. Maknanya adik-beradik dengan ni lah. Adik-beradik dengan yang perempuan ni. Kemudian tak ada waris ke bawah, langsung tak ada waris ke bawah. Dan tak ada waris ke atas lelaki. Dia kompleks sikit. So ingat macam ni lah. Sebelum kita masuk bab saudara, saya terangkan sikit. Saudara ni, saudara kepada si mati, dia ada, kita panggil harta dia ada, si mati, kalau dia meninggalkan, dia mati dalam keadaan, dia tak ada anak, tak ada waris ke bawah. Dan dia tak ada waris ke atas lelaki. Maksudnya si mati tu mati dalam keadaan dia tak ada anak, dan dia tak ada ayah, ataupun bapa, ayah ataupun datuk dan ke atas. Imagine tak? So harta dia tu kita panggil harta kalalah. Istilah dia kalalah dalam surah An-Nisa. So kalalah ni bila mana sahabat tanya Abu Bakar, apa dia kalalah? Abu Bakar tak tahu. Kemudian Abu Bakar panggil sahabat lain siapa yang tahu. Kemudian seorang sahabat pun cakap kalalah ni adalah harta si mati yang tak ada anak. Maknanya dia sebatang kara, tak ada anak. Dan dia tak ada waris ke atas lelaki. Dia tak ada bapa, dia tak ada datuk. So harta tu kita panggil harta kalalah. So bila mana harta tu, harta kalalah, barulah adik-beradik si mati ni boleh mewarisi. Nampak tak? So adik-beradik si mati ni dia last sekali. Dia ujung-ujung sekali. Kita kena tak si mati tu mula-mula yang dapat harta dia, mula-mula yang utama adalah anak. Kalau tak ada anak, atas dia. Pok. Ikut turutan tu. Kemudian kalau tak ada pok, barulah yang last sekali akan saudara tu baru boleh dapat. So kalau nak ikut keakrabannya, si mati ni yang paling akrab dengan dia adalah anak. Kemudian lepas anak, atas dia, mak dengan ayah. Bukan Baru isteri saudara. dulu Ustaz. Kenapa? Kalau ada isteri, isterilah. Kalau ada isteri. Sorry. Kalau ada isteri, sama juga. Okay. Yang kita sebut kalalah ni, ingat. Kalalah ni dia tak ada waris ke bawah. Langsung tak ada. Dan dia tak ada waris ke atas lelaki. Dalam keadaan ni, harta tu kita panggil harta kalalah. So masa tu barulah boleh saudara ni mewarisi. Maka setiap saudara tu dia ada syarat ni. Mestilah si mati tu tak ada waris ke bawah. Dan si mati tak ada waris ke atas lelaki. Ibu ni tak termasuk. Kalau ada ibu tak ada masalah. Kalau ada suami dengan isteri pun tak ada masalah. Sekarang ni. Maknanya dua golongan ni, waris ke bawah dengan waris lelaki ke atas ni, dia menghalang saudara. Dia menghalang saudara. Dia orang ada kuasa menghalang saudara. Okay. So saudara akan dapat SIBP akan dapat 1/2 kalau dia seorang. Kalau dia ramai dapat 2/3. Macam tu je lah. Bahagian ni sama lebih kurang anak perempuan dengan cucu perempuan. Tapi syarat dia banyak sikit syarat dia. Okay. Dan dia orang tak ada, bawah tak ada, atas tak ada, dan dia punya ni pun tak ada juga. SIBP dengan SIBL ni kan dia adik-beradik kan. So SIBL pun halang dia juga. Sama dengan anak lelaki dia halang anak perempuan. SIBL pun dia halang SIBP juga. Okay. So syarat dia. Tulislah senang. Okay. So SIBP ni syarat utama dia, tak ada waris ke atas lelaki dan tak ada waris ke bawah. Dia akan dapat 1/2 sekiranya dia berseorangan dan dia tak ada SIBL. Tak ada pasangan dia. Dan dia akan dapat 2/3 kalau dia ramai dan tak ada SIBL. Pasangan dia lah. SIBL tu. Okay. Faham tak? Ke pening? Boleh, dapat. Kira dia seorang-seorang je lah. Tak ada waris bawah, Kalau tak ada waris lelaki ke atas. Betul.
Saya nak tanya, kenapa kebiasaan macam orang-orang kita lah kan, biasanya macam diorang akan cakap pakcik akan dapat banyak, sedangkan isteri dia dapat sikit daripada apa, dia macam untuk menjaga lah anak-anak dia, sebab tu diorang dapat banyak. Kasing salah tafsir, atau yang dapat banyak daripada isteri apa? Bukan. Biasanya kalau ikutkan bahagian tu, memang atuk dapat banyak lah kalau ikutkan. Misalnya katakan si mati, dia tinggalkan datuk, kemudian dia tinggalkan isteri dan anak. So isteri dia akan dapat 1/8 sebab ada waris ke bawah. Si mati ada anak kan. Kemudian datuk akan dapat apa dia? Tadi kita sebut 1/6 ataupun 1/6. Dia datuk akan tengok pula anak tu anak lelaki kan anak perempuan. Tapi biasanya waris ke atas ni dia dapat banyak sikit. Kalau isteri lah. Kalau yang si mati tu dia tinggalkan isteri. Sebab isteri ni ingat perempuan ni dia macam bahagian dia dia banyak sebenarnya. Tapi dia tidaklah sebanyak bahagian yang lelaki dapat macam tu. Sebab dalam faraid ni kalau kita tengok dia macam hikmah dia, perempuan ni biasanya sebab perempuan ni kalau ikut zaman adat zaman jahiliah pun, perempuan dia tak bekerja. So kalau harta banyak-banyak nak buat apa? Biasanya macam tu. Lelaki dia kena bekerja. Dan duit tu, sebabkan perempuan tak bekerja, lelaki kena keluarkan duit. So lelaki kena dapat harta yang banyak. Tapi bahagian pakcik dia nak akan dapat lah biarpun atuk tiada. Tapi ada anak. Maksudnya pakcik? Dia macam belah adik-beradik si waris. So macam pakcik kan. Atuk tiada. Tapi ada adik-beradik, ada anak. Dia nak akan dapat lah. Pakcik tu refer kepada ni ke? Saudara ni? Saudara si mati? Saudara si mati. Saudara si mati dengan datuk maksudnya? Atuk dia tiada sudah. Jadi tapi si mati dia meninggalkan anak. Dia nak akan, jadi anak tu akan jadi penghalang kepada adik-beradik. Betul. Anak tu akan jadi penghalang kepada adik-beradik si mati. Sebab anak lebih dekat. Okey. Lewat dah ni soalan. Kita habis dulu lah. Kita jawab soalan. Okey, tadi SIBP. Kemudian SBP. Sikit lagi. Kita habis saudara ni, kita habis. Kemudian kita pergi ke soalan jawab. SBP syarat dia macam biasa. Ingat saudara syarat dia, ni syarat utama dia. Tak ada waris ke bawah dan tak ada waris ke atas lelaki. Okey, dia akan dapat 1/2. Bahagian ni sama je dengan SIBP dan anak perempuan dengan cucu perempuan. Kalau dia seorang, 1/2. Tapi dengan syarat tak ada pasangan dia juga. Sama je. Kena ingat, macam anak perempuan tak boleh ada pasangan. Anak cucu perempuan pun sama, tak boleh ada pasangan. Pasangan dia ni macam menghalang dia daripada dapat fardu. Sama dengan SIBP tadi, SIBL halang dia. SBP, SBF pula halang dia. Dan tak ada SIBP. Dan tak ada SIBL. Tu syarat dia banyak lagi. SBP ni yang halang dia, first waris ke bawah. Kemudian waris ke atas lelaki. Kemudian dia punya pasangan dia, adik-adik dia yang sebapa ni. Kemudian seibu sebapa. So nak kata kat sini, seibu sebapa dia lagi kuat daripada sebapa. So kalau seibu sebapa wujud, sebapa takkan dapat bahagian fardu. Dia takkan dapat. Sebab seibu sebapa dia lagi kuat. Maknanya seibu sebapa paling kuat. Sebab dia sama mak sama bapak, dia paling kuat dengan si mati. Dia paling akrab lah. Kemudian lepas seibu sebapa yang paling kuat adalah sebapa. Kemudian baru seibu. Macam tu. Okay. So kalau 1/2 kalau dia seorang, kalau dia ramai 2/3. Okay, kalau dia ramai 2/3. So kalau, okay, bahagian ketiga dia sama dengan cucu perempuan tadi. Dia ada bahagian lagi satu, 1/6. Dia akan dapat 1/6 sekiranya si mati ada seorang SIBP. Nampak tak? Sama dengan cucu perempuan anak perempuan tadi. So kalau anak perempuan tu seorang, cucu perempuan boleh dapat 1/6. Sama dengan SIBP, kalau SIBP tu seorang, dia boleh dapat 1/6. So okay. Kalau SBP tu melebihi seorang, dia akan kongsi lah. Dia bahagian ni sama je, lebih kurang anak perempuan, cucu perempuan. Cuma syarat dia lebih strict lah nak dapat tu. Tak boleh ada waris ke bawah dan tak boleh ada waris ke atas lelaki. Dan tak boleh ada ni lah yang kita sebut ni. Okay. So ulang balik, 1/2
Kalau SBP berseorangan dan si mati tak ada SBL, saudara sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan, saudara seibu sebapa lelaki. 2/3 sama je. Cuma kalau dia ramai. 1/6 sekiranya si mati ada seorang SIBP dan si mati tak ada SBL, SIBL. Tak ada saudara sebapa lelaki, tak ada saudara seibu sebapa lelaki. Okey, settle SBP. Okay, lagi. Last kali saudara seibu, saudara sebapa clear Clear. Okay, okay, kemudian saudara seibu lelaki. Saudara seibu lelaki akan dapat 1/6 dengan syarat si mati tak ada. Inilah syarat tadi, itulah. Syarat sama je. Saudara semua syarat dia sama je. Tak boleh ada waris ke bawah dan tak boleh ada waris ke atas lelaki. Kemudian kalau dia seorang lah dia akan dapat 1/6. Okay. Saudara seibu sama perempuan pun sama. Saudara seibu ni dia sama je dua-dua. Sama ada dia lelaki atau perempuan, bahagian dia orang sama sahaja. Kalau dia orang seorang akan dapat 1/6. Tak kira lah dia lelaki ke dia perempuan ke. Kalau dia ramai, dia akan dapat 1/3. Tak kira lah yang ramai tu saudara seibu perempuan ke, ataupun saudara seibu lelaki ke, ataupun ada dua-dua. Ada seorang saudara seibu lelaki, ada seorang saudara seibu perempuan. Asalkan dia saudara seibu, maka kita kata dia akan dapat 1/3 kalau dia ramai. Okey, bahagian ni senang lah, dia ada dua. 1/6 kalau dia seorang, 1/3 kalau dia ramai. Itu saudara seibu. Okey, so habis semua ahli waris fardu. Dan ni perincian dia lah. Ahli waris yang dapat 2/3, yang ni semua ni. Anak perempuan, cucu perempuan, saudara sebapa perempuan, saudara sebapa perempuan. Boleh ni. Boleh baca sendirilah. Ni senarai apa ni? Dia punya bahagian dan ahli waris dia. Dan bahagian semua ni, bahagian ni Allah sebut dalam Al-Quran. Dan waris ni semua Allah sebut. Dan adalah macam datuk dengan nenek tu dia dalam hadis. Hadis Nabi SAW. Okey. So habislah. Saya baca soalan . Ustaz ada soalan. Ya. Itu tadi Ustaz kata kalau si mati, dia ikut turutan saudara seibu sebapa dahulu, lepas tu saudara sebapa dan baru seibu kan. Contoh yang seibu sebapa tak ada, dia ada yang sebapa dan seibu saja, dia utamakan yang sebapa dahulu lah. Betul. Saya lupa. Saudara seibu dia special case. Dia tak dia tak terlibat dengan saudara seibu sebapa dengan sebapa. So seibu sebapa dengan sebapa dia bergaduh sama dia orang je. Dia dari sudut ranking tu lah dia punya keutamaan. Seibu tak terlibat. Kita katakan kalau si mati meninggalkan saudara seibu sebapa dengan saudara sebapa, so seibu ni dia akan confirm dapat. Dengan syarat ni lah tadi tak ada waris ke bawah, tak ada waris ke atas lelaki. Dia orang memang confirm akan dapat. Sebab bahagian dia orang memang Quran sebut. Lepas tu dia orang dia macam seibu memang dia tak terlibat dengan ni. SIBP dengan SBP dia kena ikut orang kata keutamaan dia, hierarki dia. So SIBP dulu, SIBP tak ada baru SBP boleh dapat. So saudara seibu ni dia tak terlibat lah, dia tak terlibat dengan ni SIBP dengan SBP. Okey, saya betulkan lah yang tadi. Saudara seibu dia tak terlibat dengan ni. Dia memang kadang-kadang pun dia akan dapat juga. Kalau berhimpun semua jenis saudara, yang ni akan confirm dapat. Saudara seibu, dia akan confirm dapat bahagian dia. Oh, tak kira kalau seibu sebapa ada, sebapa ada pun dia confirm dapat juga. Dia akan confirm dapat. Kalau berhimpun tiga-tiga yang akan dapatnya saudara seibu sebapa perempuan, yang ni. Saudara sebapa perempuan takkan dapat lah. Sebab dia kalah, dia dihalang oleh yang ni. Tapi kena perincikan lagi lah. Mungkin dia takkan dapat fardu, tapi dia boleh dapat ada asabah. Nanti kita masuk asabah.
Soal ada ahli waris yang kita sebut tadi, yang dia terhalang daripada dapat fardu, dia masih boleh dapat asabah. Masuk bab asabah nanti kita akan tengok. Saya baca soalan. SIBP ni 2 beradik saja dengan si mati. SIBP dia 1 beradik dengan si mati. Dia sama ibu dengan sama ayah. Okey. Si mati tak ada waris ke bawah dan waris ke atas lelaki. Ada SIBL, SIBP. SIBP dapat bahagian berapa? Dia akan dapat asabah. Jadi saya kata kalau SIBP kan, kalau tak ada waris ke bawah dan tak ada waris ke atas lelaki dan tak boleh ada SIBL, dia tak barulah dia dapat 1/2 ataupun 2/3. Tapi kalau ada, dia dapat juga tapi bukan dapat fardu. So yang kita bincang malam ni adalah fardu. So yang terhalang daripada dapat fardu ni, dia masih boleh dapat asabah. Masuk dalam ahli waris asabah baru kita akan tengok. So, ahli waris fardu yang kita sebut ni, ada yang termasuk dalam ahli waris asabah. Okey. Okey, kalau dia tak ada anak kandung, dia ada anak angkat. Tak, anak angkat tak termasuk dalam ahli waris. Kita ada sebut itu. Ahli waris ni dia lahir daripada benih. Memang anak ni lah. Anak sungguh. Bukan anak angkat, bukan anak tiri. Kalau anak angkat tu sekalipun dia pelihara anak angkat tu, daripada kecil, daripada baby lagi dia ambil anak angkat tu, maka tu bukan anak dia. Kalau dia mati, anak angkat tu tak boleh mewarisi. Tapi dia bolehlah bagi, sebelum dia mati dia bagilah wasiat ke ataupun bagi hadiah ke sebelum dia mati. So kalau dia nak bagi harta dekat anak angkat dia, buat macam tu lah. Bagi hadiah ataupun wasiat. Sebab anak angkat dia boleh terima wasiat. Sebab bukan anak dia yang sebenar. Kalau anak luar nikah Ustaz? Anak luar nikah dia ada perincian dia. Dia ada khilaf juga. Dan kat Malaysia sendiri pun ada khilaf juga. Dan setiap negeri tu. Tapi tak silap saya kalau kat Perlis tu lah. Kalau kat Perlis dia boleh menerima sebab dia kat Perlis dia ada dia punya fatwa dia. Kalau nak cerita pasal tu dia jadi kena masuk bab tu pula anak luar nikah dulu kena cerita tu. Bila mana kita dah sabitkan bahawa anak luar nikah ni anak dia sah, anak dia sah, anak dia yang sah, maka dia anak tu boleh menerima harta pusaka. Macam kat Perlis, anak luar nikah secara umum lah. Fatwa tu dia ada perincian dia. Dia kan cakap kalau kat Perlis, kata anak tu anak luar nikah, maka kalau suami isteri tu datang kat majlis agama, Jabatan Agama Islam Perlis tu, dia bolehlah minta nak bagi jadi sah tarah. Dia ada fatwa dia. Bila mana sah tarah tu bolehlah anak tu mewarisi. Tapi kalau tak sah tarah, tak boleh anak mewarisi. Jadi perincian dia lah, dia ada khilaf dia. Tapi macam tu lah. Anak susuan pun tak. Anak susuan sama. Kita sebut dulu anak susuan, anak angkat dengan anak tiri. Semua tu bukan anak kepada si mati. Kan katakan ada orang hantar anak kat si mati ni sebelum dia masa dia hidup dulu, mari menyusu. Itu bukan anak dia, tu anak susu. Tak boleh mewarisi, tak boleh. Tak termasuk. Yang kita kata waris ni adalah waris yang memang, katakan kalau si mati tu perempuan, dia lahirkan anak dia. Okey. Ustaz yang anak angkat tu kan, kalau kata dia nak bagi harta kan, sebelum mati lah. Dia bagi semua, okay. Boleh tak? Bagi semua saya rasa tak boleh rasa. Kalau wasiat sendiri pun, tak boleh melebihi 1/3. Sebab katakan kalau si mati tu ada anak lain, kesianlah kalau bagi ni. Sebab Nabi SAW sendiri kata kalau wasiat tak boleh 1/3. Kalau hibah tu pun, kita tak pasti, saya tak ingat. Rasanya hibah tu boleh jadi dia ambil hukum wasiat juga. Nanti saya baca balik. Tapi basically-nya tak inilah. Orang kata kalau dia buat pun mungkin boleh jadi jatuh hukum makruh ataupun haram lah. Pasal ada pendapat kata harta dia masa hidup bebas lah dia nak bagi. Betul. Betul macam tu. Tapi ada masalah lah situ kan. Nanti dia jadi balas lah. Katakan
Dia ada anak. Harta dia pula banyak. Tapi anak dia semua tak mari melawat dia masa dia sakit. Dia pun bagi harta tu dekat kawan dia ke. Dia tetap tak boleh kalau nak kira macam tu. Saya tak ingat. Tapi biasanya hibah, tak pasti. So, kalau kita nak hadiahkan kat orang pun tak boleh hadiahkan semua. Dia kena tinggalkan juga kepada ahli waris. Sebab faraid tu wajib. Faraid tu wajib. Kalau tak bagi dekat ni, kita macam berbuat zalim lah kepada ahli waris kita. Sekalipun kita tak suka, itulah faraid wajib. Allah dah ni dah. Kita macam kalau kita buat macam tu, dia bagi dekat orang lain, dia jadi macam kita macam melawan hukum Allah lah. Allah dah wajibkan dia faraid. So macam kita tak kisah, kita matilah. Lepas mati tu kita tak boleh nak memikir harta tu gimana. Dia macam kalau dia sengaja bagi kat orang lain, tak nak bagi ke waris, dia macam berdendam lah macam tu. Sebab lepas mati, nanti tak boleh buat apa juga harta tu. So tinggal je lah harta tu. Tinggal, nanti dia mati, bagi secara faraid. Tak ada masalah. Okay. Ada soalan? Kalau tak ada, sampai sini saja kelas kita, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Saya Ustaz.